Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi bertemu dan insya-Allah meneruskan pengajian kita ini. Jadi hari ini pada jemaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kita, dan selepas kita kupaskan perkara-perkara yang berhubung kait dengan perkara-perkara yang disunatkan, perkara-perkara yang dimakruhkan, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa pada pertemuan kita yang lalu, hari ini insya-Allah kita akan kupaskan pula apakah antara perkara-perkara yang dikatakan sebagai yang membatalkan puasa. InsyaAllah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perbincangan seterusnya poin J daripada muka surat 491 kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Said Sabiq rahimahullah, terjemahan Al-Hidayah dalam bahasa Melayu, muka surat 491 jilid 2. Perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Penulis menjelaskan, pertama, perkara yang membatalkan puasa dan diwajibkan qada, dan kedua, perkara yang membatalkan puasa dan diwajibkan qada serta kafarah. Jadi dapat kita lihat ada sebahagian perkara yang kita batal puasa kita. Apabila puasa kita batal, puasa kita pada hari tersebut tidak sah. Memandangkan puasa kita pada hari tersebut tidak sah, kita wajib qada pada hari yang lain. Bila kita wajib qada, kita qada selepas bulan Ramadan, sebelum tiba bulan Ramadan yang berikutnya. Itu adalah perkara-perkara yang kalau kita lakukan dengan sengaja, batal puasa kita. Ada pula yang kedua, perkara-perkara yang kita lakukan bukan hanya wajib qada, tetapi wajib kita bayar kafarah. Kafarah tu denda. Apakah dia perkara yang wajib qada dan bayar kafarah, dan bila dan bagaimana kita nak bayar kafarah akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Ya. Jadi kita ada beberapa muka surat dan kita akan kupaskan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Baik, pertama, adapun perkara-perkara yang membatalkan puasa dan diwajibkan qada tanpa wajib bayar kafarah adalah sebagai berikut. Pertama dan kedua, makan dan minum dengan sengaja. Sekiranya seseorang itu makan dan minum dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan ketika beliau itu menjalani ibadah puasa, nescaya batallah puasanya. Di sini dapat kita lihat makan dan minum dengan sengaja. Nescaya kalau seseorang itu makan dan minum tak sengaja ini disebabkan lupa, nescaya tak batal puasanya. Kerana katakan dah terjadi satu kebiasaan, dia bangun pagi selepas siap pakaian semua nak keluar rumah, dia akan ambil seteguk air, basahkan tekak sebelum keluar. Pada Ramadan yang pertama dah terbiasa
dah siap pakaian semua, sebelum keluar rumah, dia ambil air, seteguk air, dia teguk air tersebut. Kemudian, Ramadan. Sengaja tak? Tak sengaja. Nescaya tak batal puasanya. Jadi kita sedang bincangkan adalah perkara-perkara yang kita lakukan dengan sengaja. Penulis mengatakan, jika seseorang makan dan minum disebabkan terlupa, tersalah atau terpaksa, maka tidak diwajibkan qada dan tidak diwajibkan kafarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah menjelaskan, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Rasulullah menjelaskan, barang siapa terlupa padahal dia sedang berpuasa, lalu makan atau minum, maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Kerana dengan demikian dia telah diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berpuasa. Tatkala dia berpuasa, Allah Taala nak berikan dia makan dan minum dengan cara Allah Taala buat dia terlupa. Jadi kalau dia terlupa, dia makan dan minum, dimaafkan. Ya. Sebelah siang dah panas sangat, kemudian nampak lalu ada water apa? Water sprinkler. Oh, water cooler, sprinkler kat atas. Ada water cooler. Okay. Terus biasa togok, aku puasa. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri dia makan. Persoalan, ada orang tanya kita, Kak Pia belajar masjid, belajar kuliah, Alhamdulillah. Saya ada masalah sikit. Apa hal? Abang saya itulah suami saya. Apa hal? Dia puasa. Dia termakan. Terlupa, bukan sengaja. Tapi makan dia ni bukan setakat seteguk air. Dia makan open table. Dah order semua. Nasi, tambah, air, bandung, teh tarik. Lepas tu dessert. Kenyang. Aku puasa. Baru dia teringat. Maka persoalan di sini, dia makan sampai kenyang. Batal tak puasa dia? Sampai kenyang? Lupa. Sengaja ke tak sengaja? Betul, wallahi tak sengaja. Lupa, betul-betul lupa. Masya Allah. Tak batal, tak sengaja. Jadi kita tahulah kaedahnya, asalkan tak disengajakan. Imam Tirmizi berkata, inilah menjadi pegangan bagi kebanyakan ulama dan merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Ad-Darul Qutni, Al-Baihaqi dan Hakim yang menyatakan sebagai sahih menurut syarat Muslim dari Abu Hurairah bahawasanya Nabi SAW juga telah bersabda, man aftara Ramadana nasiyan fala qada'a alaih wala kafarah. Barang siapa yang berbuka, makan atau minum pada siang hari bulan Ramadan disebabkan terlupa, maka dia tidak diwajibkan qada dan tidak pula perlu membayar kafarah. Dari Ibnu Abbas pula radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah SWT tidak membebani umatku disebabkan salah, disebabkan terlupa dan disebabkan dalam keadaan terpaksa. Jadi dalam keadaan salah, terlupa, dalam keadaan terpaksa dimaafkan. Apa maksud kaedah daripada hadis ini? Ulama membincangkan, kalau sekiranya seseorang itu terlupa, nescaya dia buat sesuatu perkara, maka dimaafkan. Sekiranya dia terpaksa, dia melakukan sesuatu perkara, maka dimaafkan.
Cuma masalah terpaksa itu kita kena lihat bagaimana dia terpaksa. Contoh, seseorang itu dia terpaksa. Contohnya kawan dia kata, engkau makanlah dengan aku tak ada kawan, aku lonely lah. Kawan dia non-Muslim lah pada siang hari bulan Ramadan. Lonely. Dia paksa, mati-mati kau paksa. Dia sinilah, tak payah balik dulu. Ramadan, never mind, one time only. Please. Dia rasa terpaksa. Memandangkan dia rasa terpaksa, ataupun kau dah kata, kalau kau tak makan dengan aku, besok engkau punya leave aku tak approve. Alamak. Terpaksa. Maka boleh tak dia buka? Terpaksa sekarang? Bukan. Itu bukan maksud terpaksa di sini. Terpaksa di sini adalah terpaksa yang sampai boleh menyebabkan terkorbannya nyawa. Sebagai contoh, hadis ni umum, bukan hanya bab puasa. Apa hukum katakan seseorang suami melafazkan talak, seorang suami ungkapkan, ni contoh, seorang suami ungkapkan bahawasanya dia itu ceraikan isterinya, gugur talak, kalau dia sebutkan dengan terang dan jelas. Baik. Akan tetapi dalam senario yang lain, katakan seseorang datang, maka dia bertemu dengan suaminya, sebenarnya aku berkenan dengan isteri kau. Kau nak ceraikan isteri kau tak? Kurang ajar betul lelaki ni. Betul tak? Gugur talak tak? Tak gugur talak. Talak di tangan suami. Kemudian dia offer. Dia senangkan ceritalah. Kita jangan gaduh-gaduh. Aku berkenan dengan isteri kau. Isteri kau pun berkenan dengan aku. Okey. Aku tak akan ceraikan. Aku sayang isteri. Contoh. Aku kasih kau $10,000. Ceraikan isteri kau, aku kahwin dengan dia. $10,000. Ambil $10,000, campak. Kau ingat aku ni apa? Okeylah, $10,000. Aku kasih kau $100,000 cash. Oh, dia dalam keadaan hutang pun banyak, dia terpaksa. Dia fikir. Jangan fikirlah, aku kasi double, $200,000 cash. Ambil sekarang, ceraikan isteri kau. Utang total $40,000, semua settle one night. Dia nak ceraikan tak? Tak nak ceraikan. Tetapi terpaksa. Maka dia lafazkan, baik, dia lafazkan ceraikan isterinya. Gugur talak tak? Gugur talak. Senario terpaksa adalah dia kena ambil pisau. Lebih baik kau ceraikan isteri kau. Bos aku nak kahwin dengan isteri kau. Senangkan cerita. Kau tak ceraikan isteri kau, kau mati. Isteri kau jadi janda, dia tetap akan kahwin. Lebih baik kau kahwin. Lebih baik kau ceraikan. Aku nak dengar, aku rekod. Lafazkan talak sekarang juga. Di sini perbincangan. Dia kalau tak lafazkan, dia dibunuh. Dia lafazkan talak di tangan suami. Maka nescaya pada hal sedemikian, dia melafazkan talak di mulut, tetapi bukan di hati. Di mulut cakap saja. Kerana dalam keadaan terpaksa, maka hadis ini menjadi pegangan. Innallaha wada'an an ummatil al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membebani umatku disebabkan tersalah, terlupa, dan dalam keadaan, dalam perbincangan kita, terjemah kita ditulis terpaksa. Wa mastukrihu alaihi dalam bahasa Arab, dalam keadaan dia benci akan perkara tersebut. Ni kalau
Exact translation. Wa mastukrihu alaihi. Dia buat satu perkara itu dalam keadaan benci. Dia tak redha, dia terpaksa. Dia tak redha. Maka dia melafazkan talak tadi di mulut kerana telah diancam. Walaupun dia lafazkan talak, rekod, okey baik, dia lepaskan. Bang, gugur talak? Tak gugur. Malam ni juga kita keluar daripada kampung, saya bawa awak pergi luar negara. Kita tinggalkan kampung ni, kita hijrah. Contoh. Jadi kita kena faham bagaimana keadaan kadang-kala dalam bab cerai ni, kita selekor sekejap bincang pasal ni. Ada banyak perkara yang kita jangan mudah sangka gugur talak atau tidak. Kalau dalam bab munakahat, banyak perkara yang penting. Dia dah lafazkan talak, suami lafazkan talak, gugur. Tapi kita kena tengok lafaz talak tu bagaimana keadaan. Contoh, seringkali kadang-kadang jemaah telefon, Ustaz, suami saya lafazkan begini-begini, gugur ke talak? Saya nak kena dengar suami awak word by word apa dia cakap. Kalau dia katakan, kalau begini, aku lepaskan kau. Kalau perkataan lepaskan, apa maksud tu? Kata-kata kinayah. Kata-kata kinayah perlu ada niat dalam hati. Apa maksud dia lepaskan? Kalau begini halnya, awak boleh balik kat rumah mak bapak awak. Tu kata-kata kinayah. Gugur talak ke tak gugur talak? Kata-kata kinayah perlu ada niat. Dia kata demikian, ada niat talak, niat cerai, baru gugur talak. Kalau tak ada niat cerai, kadang-kala kau boleh balik rumah mak kau lah. Merajuk. Suami pun merajuk. Tak gugur talak. Ini contoh. Gugur talak kalau gunakan perkataan terang dan jelas. Cerai, talak. Senario yang lain pula. Kadang-kala seorang suami katakan, kalau begini aku akan ceraikan kau. Pun belum gugur talak. Kenapa belum gugur talak? Dia kata, aku akan ceraikan kau. Kalau kau pergi ke sana lagi, nescaya aku akan talakkan kau, aku akan ceraikan kau, talak 3. Isteri dia pergi juga. Gugur talak tak? Tak gugur. Kenapa? Suami kata, kalau kau pergi, aku akan. Perkataan akan tu yang membezakan. Aku akan buat, belum buat. Mungkin buat, mungkin tak buat. Jadi sebab tu dalam masalah cerai-cerai ni, penting nak kena tahu word by word apa suami ungkapkan. Baik. Jadi nescaya dalam keadaan terpaksa sedemikian, seorang katakan di sebuah negara yang betul-betul anti-Muslim, pada bulan Ramadan, baik orang Islam semua berderet kat sini, siang hari, semua sengaja minum. Kalau tidak, kau akan ditembak. Semua terpaksa minum. Tak batal puasa. Pasal negara tu memang zalim, raja yang zalim, sengaja nak pastikan orang Islam tak berpuasa pada hari tersebut dalam keadaan terpaksa. Baik. Tetapi dalam masalah remeh-temeh terpaksa yang remeh-temeh, tak boleh kita katakan sebagai membatalkan puasa. Sebagai tak membatalkan puasa. Perkara yang sama juga telah kita bincangkan, yang kita katakan tak sengaja tu, tak sengaja kerana kita terlupa, okey. Tetapi tak sengaja, kita dah bincangkan perkara ni pada pertemuan yang lalu. Kita sengaja main air, kalau dah kita gagal sedemikian, nescaya tertelan, batal. Pasal kita dah sengaja, kita lakukan perkara-perkara yang di mana besar kemungkinan akan tertelan. Lalu kita katakan tak sengaja. Tak boleh. Baik. Nokta seterusnya, muntah dengan sengaja. Jika seseorang itu terpaksa muntah, dia tidak diwajibkan qada atau membayar kafarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Man dara'ahul qai falaisa alaihi qada wa minastaqa amdan falyaqdi." Sesiapa muntah dengan keadaan tidak sengaja, tidak diwajibkan qada. Tetapi barang siapa yang sengaja muntah, dikehendaki mengqada puasanya. Jadi masalah seterusnya adalah muntah dengan sengaja.
Apabila kita katakan muntah dengan sengaja, apa juga muntah dengan keadaan tak sengaja, tak batal. Apa muntah dengan tak sengaja? Dia jalan naik kereta gedug, ataupun dia pergi Batam atau pergi mana, naik bot bergegar-gegar, mabuk, muntah. Batal tak? Tak batal. Ataupun ketika siang hari bulan Ramadan tekak loya kerana ada lendir, cuba buang lendir, nak buang lendir sampai termuntah, tak batal. Ya? Baik. Kadang-kala seseorang itu lepas subuh di siang hari Ramadan, tadi sahur makan biryani. Lepas tu tidur pukul 8 loya tekak. Yalah, tak apalah. Lalu dia sedawa. Lalu terkeluar sedikit, tertelan balik. Tak batal. Tak sengaja. Benda tu daripada dalam, tertelan balik, tak disengajakan. Kalau benda tu daripada dalam terkeluar, kalau dia boleh keluarkan, keluarkan. Tetapi kadang-kadang sebagian sedawa tu, dia betul-betul berada di kerongkongan, sedawa sedikit, lalu termasuk balik. Tak batal. Al-Khattabi menjelaskan, sejauh yang aku ketahui tidak ada perselisihan pendapat antara para ulama bahawasanya orang yang muntah dengan keadaan tidak sengaja tidak diwajibkan qada. Begitu juga tiada perselisihan pendapat bahawasanya orang yang bersengaja muntah diwajibkan qada puasanya. Clear? Alhamdulillah. Nokta seterusnya, haid dan nifas. Haid atau nifas walau hanya sebentar pada saat akhir sebelum matahari terbenam adalah membatalkan puasa mengikut ijma' ulama. Kita dah bincangkan perkara ini. Kalau maghrib 7.15 lalu 7.14 keluar darah haid, batal puasa dia, qada. Ya. Ustaz, saya tadi hari ini sibuk sangat. Daripada pagi sampai petang keluar rumah, sibuk sangat. Apabila saya berbuka puasa jam 7.30, tak, lepas buka puasa jam 7 suku, kemudian lepas tu nak siap untuk tunaikan solat maghrib, saya pergi toilet nak mandi, nescaya saya ternampak tanda dah haid. Persoalan, bila datang haid? Persoalan, sah tak puasa aku di siang hari tadi? Macam mana kaum muslimat? Saya nak tanya. Nelly call. Aunty kan belajar agama kat masjid. Ya saya, apa dia? Nelly nak tanyalah, apa dia? Ni hal dia ni. Nelly tadi sibuk satu hari. Waktu mandi 7.45 tadi, tengok ada darah. Nelly tak tahu ni macam mana. Sah ke tidak hari tersebut puasa? Sah. Terus aunty kata sah. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi macam mana? Orang kat sana macam mana? Sah ke tak? Sah ke tidak? Apa nak kena buat? Aunty, macam aunty ni. Ustazah. Macam mana kalau itu? Ya? Dia sadar 7.45 sekarang. Tak batal. Jadi macam mana? Baik. Apa yang harus dilakukan? Aunty ni nak kena tanya si Nelly. Nelly, awak kena fikir betul-betul, kena ijtihad. Ijtihad tu apa? Okay. Ijtihad tu awak kena fikir, kena make a decision. Okay. Agak-agak bila keluar? Agak-agak sebelum maghrib atau selepas maghrib? Saya tak tahu. Saya cuma tengok 7.45 nampak. Tak tahu kan? Agak-agak 100% tak tahu.
Okey, sekarang kita bincangkan bukan 100%. Probabilities. The kemungkinan besar tu bila? Okey, awak cuba fikir. Maghrib 7 suku tadi, sekarang awak nampak 7.45. Cuba tengok betul-betul. Orang perempuan boleh tengoklah, orang lelaki tak tahu, tak apa. Okay. Ini hal orang perempuan. Dia tengok ni agak-agak 30 minutes ago atau agak-agak 2 hours, 3 hours ago. Boleh tahu tak? Boleh tahu. Okey, sekarang ni tengok. Okey, berdasarkan ni Aunty Nelly rasa dah mungkin pukul 4, pukul 5, pukul 3 tadi kot. Nescaya Nelly tahu kan agak-agak. Jadi ni bukan 100% tapi besar kemungkinan. Ghalabatul dhann. Dan kitanya keyakinan tu apa? Most likely, sebab tadi Maghrib 7 suku. Kalau 15 minit dia tak bentuk macam gini. Uncle jangan tahu uncle. Ni 15 minit dia tak macam gini. Okay, ni memang dah 2, 3, 4 hours ago. Nescaya macam mana? Batal. Betul tak? Kalau dia tengok ini baru 5 minit lalu ni. Contoh. Ataupun tadi waktu siang tu betul lah. Ketika naik MRT tu tiba-tiba dia rasa macam adalah rasa, ingat kan tak ada apa-apa. That time kan. Jadi kita cari kemungkinan-kemungkinan. Kalau sekiranya dalam hal sedemikian dia bukan 100%, keyakinan dia lebih mirip kepada keluarnya darah tadi selepas terbenamnya matahari, nescaya sah puasanya. Tetapi sekiranya kemungkinan keluar darah sebelum terbenamnya matahari, sebelum masuk waktu maghrib, nescaya puasa hari tadi tak sah, kena qada. Jadi macam itu. Jadi jangan tetap saja keluarkan fatwa. Jangan keluar, Nelly anak saudara aku dah tanya aku dah jadi ustazah, masya-Allah. Tak adalah, ni kita bincangkan. Jadi kena memahami bila agak-agak keluar darah tadi. Alhamdulillah. Darah haid kita tahu, darah haid. Darah nifas adalah darah yang keluar disebabkan kelahiran, bersalin. Ulama bincangkan, adakah darah nifas darah yang keluar disebabkan bersalin atau darah yang keluar selepas bersalin? Kerana perbincangannya adalah seseorang itu yang sedang syarat mengandung. Syarat mengandung tiba-tiba dapat contraction. Dapat contraction, ini semua orang perempuannya hal. Okay. Dah contraction, kadang-kala masuk hospital. Hospital baringkan, letak wire sana, wire sini, wire situ. Belum maghrib, belum melahirkan, sah puasanya. Tapi kalau dia nak batalkan puasa dalam syarat, dia maafkanlah. Orang sakit boleh tak puasa. Tapi bagi dia, aku kuat lagi, belum time ini, tiba-tiba macam tanpa disedari tiba-tiba keluar awal. Contoh. Jadi masalah ketika dah baring tu, dah ada contraction, doktor dah check berapa sentimeter, kemudian tengok dah ada darah. Dah ada darah ni sekarang. Jadi persoalan, adakah tu darah haid ke bukan? Ini dikhilafkan oleh ulama. Ada ulama katakan disebabkan darah yang keluar disebabkan melahirkan, itu darah haid, darah nifas. Ada yang menjelaskan, kebanyakan ulama menjelaskan darah nifas, darah yang keluar selepas melahirkan. Jadi selepas melahirkan, keluar darah the post delivery, itu adalah darah nifas. Baik, nokta seterusnya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa seterusnya adalah mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani sama ada disebabkan, suami mencium atau memeluk isterinya, atau disebabkan cara, onani, adalah membatalkan puasa dan wajib mengqadanya. Tetapi jika disebabkan pandangan semata-mata atau khayalan, maka keadaan ini sama seperti bermimpi keluar mani di siang hari ketika sedang berpuasa. Dengan demikian, dia tidak membatalkan puasa
dan tidak mewajibkan melakukan apa juga ke atas dirinya. Begitu halnya madhi, dia tidak memberikan apa juga kesan terhadap puasa sama ada sedikit ataupun banyak. Baik. Maaf kata keluar mani. Mungkin yang lebih sesuai dituliskan adalah mengeluarkan mani atau keluar mani dengan sengaja. Lebih tepatlah ya. Jadi keluar mani dengan sengaja batal puasa. Maaf kata keluar mani dengan tak sengaja tak batal puasa. Keluar mani dengan tak sengaja bagaimana? Katakan seseorang itu tertidur lalu termimpi. Termimpi, apabila dia mimpi, tak batal puasanya. Yang penting dia kena terus mandi hadas kerana perlu tunaikan solat. Kalau dia tidur sebelah tengah hari, mandi hadas kena tunaikan solat zuhur. Baik. Keluar mani. Jadi kita dah tahu perbincangan masalah ini sengaja ataupun tidak. Kalau sekiranya keluar madhi, bagaimana dengan keluar madhi? Keluar madhi, apa beza air mani dengan air madhi? Air madhi adalah air atau cecair yang keluar di permulaan syahwat. Pada permulaan syahwat akan keluar cecair di kemaluan seseorang, itu adalah air madhi. Keluar air madhi tidak membatalkan puasanya. Keluar air madhi membatalkan wuduk, tetapi tidak membatalkan puasa. Keluar air mani diwajibkan mandi hadas besar. Kalau keluar mani tadi dengan sengaja, batal puasanya. Baik, ada sebagian orang keluar madhi, keluar mani. Keluar mani diwajibkan mandi hadas besar. Kalau keluarkan dengan sengaja atau keluarkan dengan tak sengaja, tetap wajib mandi hadas besar. Contoh, dia tertidur lalu keluar mani. Akan tetapi ada satu senario, keluar mani tak diwajibkan mandi hadas besar dan puasanya tetap tak batal. Bila senario itu? Bila keadaan? Keluar mani? Ya. Tak wajib mandi. Puasa tetap sah. Bila? Cuba fikir. Teman-teman yang dari rumah pun kalau boleh fikir beri jawapan. Ya? Tak dengar. Mimpi. Mimpi wajib mandi tak? Kalau dia mimpi, dalam mimpinya tadi, maaf kata dalam mimpi dia bersatu, dalam mimpi dia mimpi, maaf kata terpancut air mani. Tapi dia sadar semua kering. Tak wajib mandi. Tak wajib. Pasal tak keluar betul-betul. Tapi satu lagi senario. Keluar betul-betul. Bukan dalam mimpi, secara zahir keluar. Wajib mandi. Ya? Betul. Bila keadaan? Puan Nurkiah katakan penyakit. Betul. Ada seorang, katakan maaf kata, dah lanjut usia, ketika dia duduk, dia tak buat apa-apa. Duduk termenung atau duduk sedang buat perkara, sedang duduk, sedang makan. Maaf kata lalu keluar air mani. Meleleh keluar. Sengaja tak? Tak sengaja. Pasal dah sakit. Dalam hal sedemikian, keluar mani tadi tak wajib mandi dan tak wajib qada puasanya, qadanya tetap sah. Begitu juga kadang-kala bagi sebahagian lelaki. Mungkin ketika kat toilet dia nak buang air besar, dia teran. Dia teran, maka maaf kata air mani meleleh keluar. Air mani meleleh keluar. Nak kena mandi tak? Tak wajib mandi. Itu anggap sebagai penyakit. Air mani yang wajib mandi adalah air mani yang keluar terpancut diikuti dengan syahwat. Itu kebiasaannya.
Tetapi yang kalau dalam toilet meleleh, keluar dan sebagainya, itu bukan diikuti dengan syahwat, bukan disebabkan syahwat, bukan terpancut dan sebagainya, maka air mani tadi walaupun keluar, dia itu tidak membatalkan puasanya dan tidak diwajibkan mandi. Kalau diwajibkan mandi, nescaya kesian pakcik ni. Setiap pergi toilet, orang istinja, dia kena mandi. Pasal setiap kali pergi toilet akan keluar air sedemikian. Perkara itu berlaku bagi sebagian lelaki. Baik. Perkara seterusnya, memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Kita dah bincangkan. Memasukkan yang bukan makanan ke dalam perut melalui jalan yang biasa untuk mengambil pemakanan seperti mengambil garam dengan kadar yang banyak, menurut ulama perbuatan ini membatalkan puasa. Kita dah bincangkan pada pertemuan minggu yang lalu bahawasanya perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui rongga yang terbuka. Melalui rongga terbuka masuk ke dalam perut, melalui mulut, melalui hidung, batal puasa. Akan tetapi kalau masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka tadi, tak masuk ke dalam perut, kita dah bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, ianya tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Kuat sikit tak? Oh. Bagaimana seseorang yang sedang puasa lalu dia pakai nostril, bukan nostril. Apa nama dia? Vicks lah ya. Vicks tu jenama. Tetapi benda tu nose inhaler. Okay. Inhaler. Okay. Baik. Kalau dia pakai inhaler, contohnya Vicks, batal puasa tak? Tak batal. Kerana tujuannya itu adalah untuk pernafasan, untuk melepaskan sangkut sumbatan hidungnya dan sebagainya. Tak membatalkan puasa. Minggu yang lalu juga telah kita bincangkan. Bagi seseorang yang sakit semput, lalu ketika dia sedang berpuasa, dia terpaksa menggunakan inhaler juga. Inhaler sama ada melalui hidung atau inhaler sama ada di mulut. Inhaler ini untuk orang yang sakit semput, apa tujuannya? Adakah dia masuk ke dalam perut? Bukan, dia terus masuk ke paru-paru. Maka itu adalah sejenis pernafasan, diperbolehkan. Maka tidak batal puasanya. Nokta seterusnya, berniat untuk berbuka. Seseorang, barang siapa berniat berbuka, padahal sedang dalam keadaan berpuasa, maka batallah puasanya. Meskipun tidak mengambil sesuatu yang boleh membatalkan puasa. Sebab niat adalah salah satu rukun puasa. Dengan menyalahi niat untuk membatalkan puasa, maka bererti puasanya telah batal. Niat berbuka ni macam mana? Lapar sangatlah. Sudahlah, nadi give up. Aku nak batal, aku buka. Aku dah buka puasa. Okey, dah. Aku tak nak puasa hari ni. Tak nak puasa hari ni. Buka fridge. Yang makanan semalam semua dah buang bang, dah habis. Ya Allah. Maggi ada tak? Maggi semua tak ada bang. Apa makanan kat rumah? Makanan rumah semua tak ada. Betul. Panggil Grab, cari Grab. Sekarang tengah peak period, Grab satu pun tak ada. Geram betul, tak ada makanan. Turun bawah, pergi kedai makcik. Makcik beli mie rebus. Makcik kedai tutup sempena Ramadan. Innamal a'malu binniyat. Jadi ulama mengatakan barang siapa niat berbuka, nescaya dah berbukalah, batallah puasanya. Jadi kita jangan niat nak berbukalah. Nak berbuka tu makan dulu kalau disebabkan sakit atau sebagainya. Jika seseorang makan, nokta yang ke-9, jika seseorang makan, minum atau berjima kerana meyakini bahawasanya matahari telah terbenam atau fajar belum lagi menyingsing, namun ternyata bahawa prasangka itu salah, maka menurut jumhur ulama, termasuklah keempat-empat mazhab imam, orang berkenaan diwajibkan mengqadha puasanya.
Sebaliknya Ishaq, Abu Daud, Ibnu Hazmin, Atta, Urwa, Al-Hasan Al-Basri dan Mujahid berpendapat puasanya tetap sah dan tidak perlu mengqadakkan halnya. Baik. Perbincangan. Kita katakan orang yang tak sengaja tak batal puasanya. Apa hukum seseorang yang dia sangka subuh pukul 5.45. Dia kata jangan tengok jam. Okey, aku nak makan. Jangan tengok jam, jangan beritahu aku. Dia makan. Okey. Ataupun dia sangka bahawasanya telah masuk waktu maghrib. Ternyata belum masuk waktu maghrib. Lalu dia makan. Ulama khilaf. Sama ada batal puasanya ke tak batal puasanya. Jumhur ulama katakan batal puasanya. Kenapa batal? Kerana dia tidak mengambil sikap berwaspada ataupun untuk memastikan sama ada telah masuk waktu atau belum atau sebagainya. Jadi jumhur ulama katakan batal puasa. Walaupun ada sebagian ulama katakan sengaja tak sengaja tak batal. Baik. Jumhur ulama katakan batal. Sebab itu pernah berlaku kat Singapura atau kat Malaysia, belum masuk waktu maghrib, muazzin dah laungkan azan. Ataupun DJ radio tak sengaja terpicit azan. Lalu orang dah makan. Jadi macam mana? Nak satu kampung nak kena batal puasa, nak kena qada tak? Berdasarkan pendapat A, nescaya semua kena qada. Nescaya kat kampung tu pada ketika itu mufti menjelaskan hari ini semua perlu qada puasa. Kat Singapura pernah, selalu kat Singapura ni sebelum buka puasa, sebelum azan maghrib ada hikmah Ramadan. Selepas hikmah Ramadan akan ada ustazah jelaskan ceramah sana ceramah sini, maka dengan ini tibalah waktu berbuka. Selamat berbuka. Biasalah kan. Lalu laungan azan. 2 atau 3 tahun yang lalu ada satu company ni, dia tahu high ratings, rating yang paling tinggi yang ramai orang dengar radio pada ketika itu adalah ketika nak masuk waktu maghrib. Nak masuk waktu berbuka. Hampir semua rumah on radio. Maka dia selitkan satu advertisement. Ustaz yang sampaikan, maka telah tiba waktu berbuka, selamat berbuka. Lalu masuk iklan. Iklan tersebut betul-betul high rating, tapi belum waktu berbuka. Iklan tersebut 10 second. Mari McDonald, contohlah. Ada orang, ustaz dah kata, selamat berbuka. Alhamdulillah. McDonald punya advertisement pula. Mana azan? Azan tak ada. Pernah berlaku. Semenjak ketika tersebut ada komplain dan sebagainya, Warna pun dah tak buat advertisement macam itu. Ini advertisement high rating, orang bayar mahal pun tak boleh kerana banyak komplain. Contoh, ini selamat berbuka, that period bar, tak boleh ada iklan, terus azan. Contohlah. Perbincangannya adalah orang yang berbuka sebelum masuk waktu. Sebagian ulama katakan puasanya tadi tidak sah. Pernah berlaku di Singapura juga, DJ, kerana manusia dinamakan manusia kan. Manusia akan buat kesilapan, kelemahan. Belum masuk tiba-tiba tersalah. Kenapa 6.45 dah ada longgan azan? Tersalah press. Masalah. Baik. Sebagian ulama mengatakan puasanya tetap sah dan tidak memerlukan qada. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Kamu tidaklah berdosa jika tersalah melakukan sesuatu,
Hanya berdosa mengenai hal-hal yang disengajakan oleh hatimu. Jadi sebagian ulama katakan, kalau kita tak sengaja tadi, memang apalah 5 saat, apalah 10 saat. Atas dasar demikian kita sengaja tak? Tak sengaja. Sebagian ulama katakan, berdasarkan ayat ini, sebenarnya puasanya sah dan tak batal. Tak perlu qada. Pengajarannya, kita dah belajar. Kita dituntut mempercepatkan berbuka melewatkan sahur. Melewatkan sahur bukan bererti kita stop makan 1 saat sebelum masuk waktu subuh. Bukan. Melewatkan sahur kita berhenti makan 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu subuh dah kira melewatkan sahur. Mempercepatkan buka bukan bererti laungan azan terus bismillah. Allah terus. Bukan. Mempercepatkan berbuka apabila telah masuk waktu azan, dah laungkan azan, kalau kita stop seketika, kasih 5 second nak berhati-hati. Kadang-kala dia tersilap. Kadang-kala maka dah laungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Bagus. Bahkan baik berhati-hati, kasih masa 1-2 saat kemudian. Yang picit radio tu pun manusia juga. Contohlah ya. Maka dengan demikian kita berhati-hati. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang lalu yang baru kita ambil, innallaha wada'an ummatil khata' wa nisyan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membebani umatku disebabkan perkara-perkara yang tersilap dan terlupa. Ni silap ke tak? Ni tersilap. Kalau dah tersilap, dia sengaja tak? Tak sengaja. Maka golongan ulama yang kedua katakan, puasanya tetap sah. Abdul Razak meriwayatkan katanya, telah bercerita pada kami Ma'mar dari Al-Amash dari Zaid bin Wahab katanya, pada suatu ketika, pada suatu masa ketika pemerintahan Umar bin Al-Khattab, ramai orang yang berbuka puasa. Aku melihat adanya bejana-bejana besar dikeluarkan daripada rumah Hafsah dan mereka semua sama minum. Kemudian nampak matahari muncul dari balik awan dan keadaan ini membuat ramai merasa bersalah. Mereka berkata, kita mesti mengqada puasa hari ini. Namun Umar menjelaskan, 5, wallahi ma tajanifuna lil ithm. Umar mengatakan, demi Allah, mengapa harus kita buat demikian? Sekali-kali bukan keinginan kita untuk melakukan dosa. Jadi berdasarkan itu, zaman dulu tak ada radio. Mereka hanya berdasarkan tengok dah terbenam matahari ke tidak. Pada hari itu hari berawan. Oh, dah masuk waktu maghrib. Dah makan, minum. Lalu tiba-tiba masih nampak matahari. Semua rasa bersalah. Belum masuk waktu maghrib rupanya, matahari belum terbenam. Umar semua kena mengqada puasanya. Umar katakan, kenapa nak qada? Kita tak sengaja. Ini menunjukkan dalil bahawasanya mengikut pendapat golongan kedua menjelaskan kalau kita tak sengaja tadi, maka ianya dimaafkan. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anha katanya, di masa Rasulullah SAW, kami berbuka pada suatu hari yang berawan di bulan Ramadan. Tidak lama kemudian matahari muncul semula. Jadi ini menunjukkan dalil. Mereka pada ketika itu memang tak mengetahui. Nescaya silap mereka itu bukan disengajakan dan dimaafkan. Maka dimaafkan. Imam Ibn Taymiyah menjelaskan, hadis ini memberi petunjuk kepada 2 perkara. Ada 2 pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis-hadis tersebut. Pertama, ketika hari berawan, tidak disunatkan menangguhkan waktu berbuka hingga benar-benar yakin terbenamnya matahari. Sebab para sahabat tidak berbuat demikian dan tidak pula diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan demikian. Padahal mereka dan begitu pula Nabi sendiri adalah orang-orang yang paling tahu dan lebih taat kepada Allah dan Rasulnya berbanding generasi kebelakangan. Maksudnya di sini, para sahabat
Tengok matahari dah tak nampak, yakin dah masuk waktu, mereka pun makan dan minum. Adakah kita dituntut memandangkan hari berawan, kita tunggu sampai malam lah. Dah malam, dah gelap, tak perlu sampai gelap gelita. Yakin, di sini penting yakin. Sebab tu tadi perbincangan kita yang, siapa tadi? Nelly tadi, yang datang head, mana yakin awak? Maka anti pun kena terangkan pasal yakinnya tadi. Pengajaran kedua, ia menyatakan tidak diwajibkan qada apabila berbuka pada dikala hari berawan atau tersilap dan ternyata matahari belum lagi terbenam. Sebab seandainya mengqada disuruh oleh Nabi, tentulah perkara ini akan tersebar luas sebagaimana peristiwa mereka berbuka ketika hari berawan. Oleh kerana tidak ada hadis yang menerangkan, dia menunjukkan bahawasanya Nabi SAW tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan sedemikian. Nescaya kalau kita tersilap, kita sangka, contoh, kita daripada sini kita berangkat pergi Jakarta. Tengok time, oh dah 7 suku. Ataupun kita daripada Jakarta masuk Singapura, tengok dah time makan. Jakarta dengan Singapura 1 hour different. Lupa pula nak betulkan jam. Dah terminum. Batal tak? Ini kaedah hadis yang telah kita ambil tadi, innallaha wada'anal khata' wan nisyan. Allah Taala tidak membebani seseorang atas perkara-perkara yang dia tersilap atau dia terlupa. Jadi hadis-hadis tadi benar di zaman Nabi SAW perkara tersebut berlaku. Adakah Nabi menyuruh para sahabat untuk berbuka? Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk berbuka. Maka nescaya golongan pendapat kedua katakan kalau hal sedemikian tak perlu qada. Adapun perkara yang membatalkan puasa dan diwajibkan qada sekaligus membayar kafarah, maka menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Baik, tadi adalah perkara yang kita lakukan, kita wajib qada. Ada perkara yang kita lakukan, bukan hanya wajib qada, tetapi kita kena bayar kafarah. Bayar kafarah tu bagaimana? Sama ada membebaskan seorang hamba, atau kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, maka kita beri fakir miskin makan 60 orang. Tetapi kita kena dituntut ikut urutan, ikut kemampuan. Apakah keadaan seseorang kalau sekiranya dia lakukan, nescaya dia kena qada dan kena bayar kafarah. Dan macam mana Ustaz? Ada jemaah katakan, dulu ketika saya muda-muda, atas kejahilan saya pernah buat perkara itu. Jadi macam mana? Dah qada ke belum? Dah kafarah ke belum? Qada, ia dah buat. Kafarah tu adalah penalti, denda, tetap kena lakukan. Kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bilakah masanya, bagaimanakah keadaannya seseorang itu kena kafarah, bayar, kena puasa 2 bulan berturut-turut, ada tak kemaafan, ada tak exceptional cases, akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kerana masa tidak mengizinkan, kita bincangkan. Hari ini telah kita bincangkan perkara-perkara yang kita wajib qada sahaja. Ada perkara-perkara yang kita wajib bayar qada dan kafarah. Akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memenangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Ta'ala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Kalau sekiranya di antara kita ada soalan, boleh kita kupaskan bersama. Silakan.
Sebentar ya. Muka surat 493. Nokta ke-9. Bab apa tadi? Sebentar. Okey, baik. Jika seseorang makan, minum atau berjimat kerana meyakini bahawasanya matahari telah terbenam atau fajar belum lagi menyingsing, namun ternyata bahawasanya prasangka itu salah, maka menurut jumhur ulama, termasuklah keempat-empat imam madhab, termasuklah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, orang berkenan diwajibkan qada puasanya. Selain empat tersebut, selain daripada mereka itu, sebaliknya Imam Ishaq, Abu Daud, Ibnu Hazmin, Atta, Urwa, Al-Hasan Al-Basri dan Mujahid berpendapat puasanya telah tetap sah, tidak tetap sah dan tak perlu qada. Persoalannya adalah, jadi persoalannya adalah sebagai contoh, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Hazmin, Atta, Urwa, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan sebagainya, mereka mazhab apa? Empat mazhab katakan wajib, dia ni katakan tak wajib. Jadi mereka ni mazhab apa? Itu persoalan yang sangat menarik perbincangan kita. Suatu ketika kita akan bincangkan. Masalahnya adalah yang dimaksudkan dengan mazhab tu apa? Jadi kalau kita lihat pendapat ini secara ringkas sajalah ya, nanti kita kupaskan banyak. Pendapat empat mazhab itu adalah pendapat sebagai contoh pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali. Tetapi bukan semua para mujtahid, bukan semua para ulama berpegang atau terikat dengan atau mengikuti pendapat-pendapat imam-imam tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam banyak kitab, ada pendapat-pendapat golongan-golongan ulama yang berbeza pendapat daripada pendapat mazhab. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun sebagai contohlah, Imam Nawawi rahimahullah seorang ulama yang masyhur, yang muktabar. Imam Nawawi ulama dalam mazhab apa? Dalam mazhab Syafi'i, masyhur. Akan tetapi sebahagian pendapat beliau tidak bersamaan, beliau tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Sebagai contoh, dulu kita belajar dalam bab najis dan tentang najis mughalladhah, najis babi. Dalam mazhab Syafi'i, najis babi itu kita perlu sertu. Tetapi Imam Muktabar, Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, beliau tidak bersetuju dengan pendapat mazhab Syafi'i. Bagi beliau, najis babi itu tak perlu sertu, hanya memadai dengan membasuh seperti mana najis-najis yang lain. Kerana apa? Kerana Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i katakan tak ada satu pun dalil berhujah, tidak ada satu pun dalil dalam Al-Quran atau hadis atau sebagainya yang mengatakan kalau seseorang terkena babi wajib sertu. Tak ada. Jadi walaupun beliau itu bermazhab Syafi'i secara umum, akan tetapi dalam sebahagian perkara beliau tidak mengikut mazhab Syafi'i. Antara pengajarannya adalah sebagai seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beramal, kadang-kala baik untuk kita mengikut sesuatu mazhab, terutama sekali mengikut kawasan kita lah. Kalau kawasan Nusantara kita, negara kita ramai mazhab Syafi'i, untuk beramal bagus kita bermazhab Syafi'i. Kalau mereka yang kawasan negeri Arab, bagus untuk mereka mengikut mazhab Hanbali, dan Afrika mazhab Maliki, Hanafi dan sebagainya. Akan tetapi walaupun seseorang itu mengikut sesuatu mazhab, itu juga bukan bererti dia itu tertakluk kepada mazhab tersebut dalam semua hal. Ada sebahagian perkara berdasarkan ilmu, berdasarkan hujah, berdasarkan dalil, kalau ternyata mazhab tersebut ada hukum ataupun hujah yang lebih kuat dan dia bertentangan dengan mazhabnya tadi, dia boleh beramal dengan sesuatu yang mengikut dalil yang lebih kuat. Diperbolehkan. Sebagai contoh, mereka yang bermazhab Maliki, kalau ikut mazhab Maliki, apabila mereka dirikan solat, tangan dia straight.
Kerana Imam Malik pada ketika itu mungkin tidak bertemu dengan dalil bahawasanya Nabi meletak tangan kanan atas tangan kiri atas dada. Namun berdasarkan dalil-dalil yang ada, ternyata memang ada dalil yang sahih Nabi menunaikan solat letak tangan kanan atas tangan kiri. Nescaya mereka yang bermazhab Maliki pada hari ini tidak boleh ikut mazhab Maliki ketika solat, bahkan perlu ikut dalil yang lebih kuat dalam hal tersebut. Begitu juga kalau kita lihat Imam Nawawi rahimahullah dalam bab najis dan sebagainya. Jadi kita kena lihat, kadang-kadang kita tinggal di satu tempat atau kita berada di satu kawasan, kita pergi makan di hotel katakan. Kemudian makan di hotel makanannya semua halal. Cuma sudu garpu atau pinggan mangkuknya tadi, dia pakai tempat same dishwashing machine. Atau kita pergi hawker center Singapura lah katakan. Kemungkinan kadang-kadang tercampur pinggan mangkuk yang halal termasuk tempat tak halal. Kadang-kadang kita tengok kat belakang, kadang-kadang termis. Ini aku pakai pinggan ni macam mana? Dalam hal ini sebenarnya seorang yang berilmu mengetahui, alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i itu sekalipun, Imam Nawawi menjelaskan bahawasanya daging khinzir tak perlu disertu. Nescaya perkara-perkara ini kita tak nampak pun. Geli, memang gelilah kita kalau dapat pakai pinggan mangkuk sendiri adalah lebih baik. Tapi kita bincangkan dari segi hukum, ni macam mana ni, tak sengaja dan okey, alhamdulillah ada pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Pendapat Imam Nawawi rahimahullah mengatakan daging khinzir tak perlu disertu, cukup memadai dengan mencuci. Jadi kalau kita pergi event tempat hotel atau sebagainya, alhamdulillah. Ini penting untuk seorang itu berilmu dan berlapang dada dan tidak ta'assub dengan sesuatu pendapat, tidak ta'assub dengan sesuatu ulama atau sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Kita sambung perbincangan pada pertemuan akan datang. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.